Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 12 ingin membentangkan dan membahaskan mengenai kitab pilihan kami, iaitu I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh K.H. Sirajuddin Abbas. Seperti yang tertera pada lampiran pertama ini merupakan muka hadapan kitab pilihan kami dan juga diterbitkan di Pustaka Tarbiyah Indonesia. Sebelum kami ingin mengulaskan lebih lanjut, suka untuk saya memperkenalkan sedikit latar belakang mengenai pengarang, iaitu beliau bernama Kiai Haji Sirajuddin Abbas, merupakan seorang ulama dan juga ahli politik di Indonesia. Beliau dilahirkan pada 5 Mei tahun 1905 di Bengkawas, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau juga merupakan anak kanda kepada seorang ulama besar di Minangkabau, iaitu Syekh Haji Abbas Qadri. Di usia 7 hingga 9 tahun, beliau telah mulai mendapatkan ilmu di pesantren-pesantren yang berada di Minangkabau. Dan ketika berusia dewasa, beliau telah melanjutkan pengajiannya di Mekah. Dalam kitab karangan beliau, iaitu I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengetengahkan 6 elemen utama yang secara amnya kita fahami itu adalah rukun iman, iaitu tentang ketuhanan, tentang malaikat-malaikat, tentang kitab-kitab suci, tentang rasul-rasulnya, tentang hari akhirat dan juga tentang qada dan qadar. Intipati kajian yang kami dapati adalah pengarang memulakan karangan beliau dengan membahaskan dan menjelaskan mengenai 6 elemen tersebut supaya para pembaca dapat memahami dengan lebih mendalam dan dapat membezakan ajaran Islam dan ajaran-ajaran sesat seperti Khawarij, Syiah dan sebagainya. Pengarang juga membahaskan 6 elemen tersebut secara terperinci untuk membuka mata pembaca bahawasanya kita sebagai umat Islam wajiblah mengimani dan memperakui setiap larangan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. I'tiqad tentang ketuhanan. Ahli sunnah wal jamaah mempercayai dengan sepenuh keyakinan mereka bahawa Tuhan itu ada dan dia Tuhan mempunyai banyak sifat dan merupakan sekalian kepada sifat-sifat tersebut. Walau bagaimanapun, sifat-sifat Tuhan yang wajib diketahui oleh umat Islam yang balik dan berakal hanyalah sebanyak 20 sifat yang wajib, iaitu mesti ada pada Allah, dan 20 sifat yang mustahil, iaitu tidak mungkin ada pada Allah, dan satu sifat harus, iaitu boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Yang pertama, wujud. Tuhan bersifat wujud yang bermaksud Tuhan itu ada dan sangat mustahil ia tiada. Oleh itu, bukti asas kewujudan Tuhan adalah dengan adanya alam ini. Yang kedua, kidam. Tuhan bersifat kidam bermaksud Tuhan itu tidak berpunaan adanya dan sangat mustahil ia berpunaan adanya. Jika Tuhan berpunaan adanya, maka persoalan-persoalan yang akan mulai timbul adalah mengenai siapa yang menciptakan makhluk-makhluk dahulu sebelumnya. Yang ketiga, baqa. Tuhan bersifat baqa yang bermaksud kekal selama-lamanya dan sangat mustahil ia lenyap. Jika Tuhan lenyap, maka persoalan-persoalan yang akan mulai timbul adalah siapa pula yang akan menjadi Tuhan sesudahnya. Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Tuhan bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi yang bermaksud Tuhan berlainan dengan makhluk dan sangat mustahil ia serupa dengan makhluk. Yang kelima, kianuhu binafsihi. Tuhan bersifat kianuhu binafsihi bermaksud Tuhan berdiri sendiri dan sangat mustahil ia memerlukan pertolongan orang lain. Jika Tuhan memerlukan pertolongan orang lain, itu menunjukkan bahawa Tuhan mempunyai kelemahan dan tidak sempurna. Jika hal demikian berlaku, maka ia tidak berhak untuk menjadi Tuhan. Yang keenam, wahdaniyah. Tuhan bersifat wahdaniyah bermaksud Tuhan itu Maha Esa dan sangat mustahil ia berbilang, iaitu banyak. Jika Tuhan banyak, maka sudah tentu akan timbul perselisihan dan pergaduhan di antara mereka sehingga akan menyebabkan alam ini menjadi binasa. Yang ketujuh, kudrat. Tuhan bersifat kudrat yang bermaksud Tuhan berkuasa dan sangat mustahil ia lemah.
Justru jika Tuhan bersifat lemah, sudah tentu semua makhluk-makhluknya tidak akan tercipta, dan kemudian sudah tentu ia tidak layak dipanggil Tuhan. Yang ke-8, iradah. Tuhan bersifat iradah yang bermaksud Tuhan menetapkan sesuatu menurut kehendaknya, dan sangat mustahil ia dipaksa oleh kekuatan lain. Yang ke-9, ilmu. Tuhan berpengetahuan. Tuhan tahu seluruhnya tentang segala sesuatu, tahu tentang yang telah dijadikannya, tahu yang akan dijadikannya, dan sangat mustahil ia tidak tahu akan segala sesuatu. Yang ke-10, hayat. Tuhan bersifat hayat yang bermaksud Tuhan hidup, dan sangat mustahil ia mati. Jika Tuhan mati, sudah tentu alam ini akan menjadi kocak-kacir kerana tidak ada yang mengawal akan alam ini lagi. Yang ke-11, sama, yang bermaksud Tuhan mendengar, dan sangat mustahil ia tuli. Yang ke-12, basyar. Tuhan bersifat basyar, maksud Tuhan melihat, dan sangat mustahil ia buta. Yang ke-13, kalam, yang maksud Tuhan berkata, dan sangat mustahil ia bisu. Justru jika Tuhan bersifat bisu, sudah tentu ia tidak dapat memerintah dengan baik. Sifat kalam termasuk dalam sifat-sifat Allah yang kadim, iaitu zat Tuhan. Oleh itu, Quran adalah sifat Allah yang kadim, bukan makhluk, dan yang tertulis di atas mushaf itu adalah gambaran dari Quran yang kadim. Yang ke-14, kaunuhu kadiran, yang bermaksud Tuhan selalu dalam keadaan berkuasa, dan sangat mustahil ia dalam keadaan lemah. Yang ke-15, kaunuhu muridan, yang bermaksud Tuhan tetap selalu dalam keadaan menghendaki, dan sangat mustahil ia dalam keadaan tidak menghendaki. Yang ke-16, kaunuhu aliman, yang maksud Tuhan tetap selalu dalam keadaan tahu, dan sangat mustahil ia tidak dalam keadaan tahu. Yang ke-17, kaunuhu hayyan, yang maksud Tuhan tetap selalu dalam keadaan hidup, dan sangat mustahil ia dalam keadaan mati. Yang ke-18, kaunuhu sami'an, yang maksud Tuhan tetap selalu dalam keadaan mendengar, dan sangat mustahil ia dalam keadaan tuli. Yang ke-19, kaunuhu basyiran, yang maksud Tuhan tetap selalu dalam keadaan melihat, dan sangat mustahil ia dalam keadaan buta. Yang ke-20, kaunuhu mutakalliman, yang maksud Tuhan tetap selalu dalam keadaan berkata, dan sangat mustahil ia dalam keadaan bisu. Justru sifat harus bagi Allah ialah Tuhan boleh membuat dan boleh pula tidak memperbuat sekalian pekerjaan yang mungkin diadakan. Malah Tuhan tidak dipaksa untuk membuat atau tidak membuat sesuatu. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan dalam hal-hal akhirat seperti meniup terumpet sangkakala tanda kiamat, meniup terumpet sangkakala tanda bangun kembali di padang mahsyar dan sebagainya. Yang keempat, malaikat Israel ditugaskan mencabut nyawa setiap makhluk hidup dan membawa nyawa tersebut ke tempat yang selayaknya. Yang kelima dan yang keenam, malaikat-malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat-malaikat Munkar dan Nakir ditugaskan untuk menanyai orang yang telah mati di dalam kubur. Yang ketujuh dan yang ke-8, malaikat-malaikat Rakib dan Atid. Malaikat-malaikat Rakib dan Atid ditugaskan untuk menulis amalan-amalan perbuatan yang dilakukan oleh manusia setiap hari. Perbuatan baik akan dicatat oleh malaikat Rakib, manakala perbuatan buruk pula akan dicatat oleh malaikat Atid. Dan yang ke-9, malaikat Malik ditugaskan untuk menjaga neraka Jahannam, Ridwan. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan ditugaskan untuk menjaga syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuan Sarah Bahijah binti Tuan Soh, nombor metrik 068194. Saya akan mengulas tentang kitab-kitab suci dan juga tentang Rasul-Rasul. Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai adanya kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia seluruhnya. Terdapat banyak kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya. Akan tetapi, yang wajib kita percaya dan ambil tahu dengan terperinci hanya 4 kitab. Antaranya ialah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan akhir sekali, kitab yang diturunkan kepada junjungan kita yang paling agung, yang merupakan Nabi terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW, iaitu kitab Al-Quran. Buat seluruh umat manusia, kita sebagai umat Islam wajib meyakini dan mempercayai bahawa semua kitab-kitab suci itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan isi kitab-kitab tersebut semuanya benar dan tiada keraguan padanya. Walau bagaimanapun, kitab Taurat dan Injil sekarang sudah banyak diseleweng dan diubah-ubah oleh musuh-musuh Islam sehingga isinya sudah tidak dapat lagi dipercayai. Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan dalam Al-Quran mengenai hal ini dalam surah An-Nisa ayat 46 yang bermaksud iaitu di antara orang-orang Yahudi yang mengubah perkataan daripada tempat-tempatnya.
Seterusnya tentang rasul-rasul. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan para rasul untuk menyampaikan wahyu darinya kepada umat manusia. Oleh kerana itu, umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengimani para rasulnya dengan menerima ajaran yang dibawa oleh mereka. Perintah beriman kepada rasul ini terdapat dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 136 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Dan sesiapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Nabi-Nabi yang diutuskan Allah kepada manusia ramai, tapi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang wajib kita ketahui namanya seramai 25 orang, yang mana nama-nama ini telah disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para Rasul sebagai suri teladan kepada umat manusia. Maksudnya, teladan dalam menanggung penderitaan dalam memperjuangkan Islam. Ketabahan memegang prinsip teladan dalam saling mencintai dan persaudaraan Muslim serta teladan dalam setiap akhlak mulia. Antara tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul-rasulnya ialah menegakkan ketauhidan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan rasul-rasulnya untuk membimbing kaum mereka untuk meyakini dan mengesahkan, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat 3 cara dalam mentauhidkan Allah, iaitu tauhid zat, ialah meyakini bahawa zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak tersusun oleh atas bahagian-bahagian baik internal maupun eksternal dan tidak ada yang menyamai atau menyerupai zatnya. Yang kedua, tauhid sifat. Meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sifat-sifat Allah tidak sama dan tidak serupa tashbih dengan sifat makhluk. Sifat Allah juga tidak baru, muhdath. Tauhid af'al, iaitu yang ketiga, iaitu perbuatan, adalah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang menciptakan semesta alam dan seluruh perbuatan hamba-Nya. Okey, yang kedua, menyampaikan syariat Allah kepada manusia dan menjelaskan agama yang diturunkan kepada manusia. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum Allah tidak berupa perintah maupun larangannya. Yang keempat, menyampaikan kepada umat manusia tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala akhir sekali, memberikan khabar gembira bagi umat yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan khabar berita bagi yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mempercayai hari akhirat. Rukun Islam yang kelima ialah beriman kepada hari akhirat. Sebagai umat Islam, kita harus mempercayai bahawa hari akhirat, hari kiamat pasti akan berlaku. Dalam bahasa Arab, hari akhirat dinamakan sebagai Yaumul Akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat, Allah Tabarakallah Ta'ala akan menggenggamkan bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berfirman, akulah raja, penguasa. Manakah dia raja-raja di bumi? Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan itikad ahli sunnah wal jamaah bahawa sesungguhnya syurga dan neraka ini adalah tidak akan lenyap dan tidak wajib untuk meyakinkannya. Selaku umat yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, diwajibkan ke atas kita untuk meyakini bahawa umur manusia itu adalah ditetapkan oleh Allah. Apabila sudah habis umur seseorang manusia itu, maka akan matilah manusia itu pada waktu yang ditetapkan, sama ada cepat atau lambat. Selain itu, dikebumikan mayat itu dengan cara yang selaras dengan syarat yang ketika sudah dikebumikan, maka mayat itu akan didatangi malaikat Munkar dan Nakir untuk ditanyakan tentang perkara-perkara yang telah mereka ketahui.
Namun, ianya hanya boleh dijawab menggunakan amalan masing-masing. Bagi mereka yang tidak dapat menjawab dengan baik soalannya, maka akan dikenakan seksa kubur. Setelah manusia semuanya meninggal, hari akhirat ini bermula sehingga umat manusia masuk syurga dan neraka, dan ianya ditentukan oleh amalan dosa dan pahala masing-masing semasa kita hidup di dunia. Keadaan-keadaan yang terjadi di saat itu seperti bangkit dari kubur, iaitu hidup lagi sesudah mati, memperolehi balasan pahala atau seksaan pada mahsyar, sirat al-mustaqim, syurga, neraka dan lain-lain. Syurga, neraka dan lain-lainnya dikekalkan pada hari akhirat oleh Allah Ta'ala, sama ada umat manusia kekal dalam syurga atau kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak dalil-dalil yang membuktikan perkara-perkara yang telah dinyatakan, seperti firman Allah Ta'ala, كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sahajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijatuhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Al-Imran ayat 185. Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelaslah menunjukkan bahawa setiap manusia pasti akan melalui kematian dan seterusnya akan adanya hari kiamat. Setelah itu pula, Allah akan menghidupkan semua manusia sejak bermula zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita sendiri, untuk melalui hari yang seterusnya, iaitu hari perhitungan atau hisab. Mempercayai qada dan qadar. Dari sudut bahasa, qada bermaksud hukum atau takdir Allah, manakala qadar pula merupakan keputusan Allah. Dari sudut istilah, qada ialah ilmu Allah pada azali yang Allah Subhanahu Wa Taala membuat keputusan dengannya, manakala qadar pula ialah perlaksanaan kepada apa yang dikadarkan Allah pada azali itu. Qada dan qadar ialah mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha kuasa di seluruh alam ini untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu perkara yang berlaku dan akan terjadi di alam ini dengan kebijaksanaan kehendaknya sendiri tanpa diganggu oleh sesuatu kuasa asing. Secara ringkasnya ialah qada dan qadar ini ianya adalah sesuatu yang perkara yang telah berlaku atau sedang berlaku atau yang akan berlaku, kesemuanya adalah tertakluk di bawah qada dan qadar, iaitu takdir Allah Ta'ala untuk menetapkan dan menentukan kedudukan sebenar sesuatu perkara. Seperti mana yang kita tahu, qada dan qadar ini adalah rukun iman yang keenam. Natijahnya, 6 elemen yang dibahaskan, yakni lebih difahami rukun iman ini wajiblah kita beriman, kerana beriman itu tidak hanya berikrar semata-mata, tetapi beriman juga adalah dengan memperakui serta dikerjakan anggota.